Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mari kita lahirkan rasa syukur, bukan hanya lafaz, tapi dengan memahami dan benar-benar datang daripada lubuk hati yang paling dalam. Kenapa? Apa yang kita buat adalah atas keizinan Allah. Kita datang surau, Allah izinkan, bukan sebab rumah kita dekat. Kita datang surau, Allah izinkan, bukan sebab kita sihat. Kita solat ini dengar ihsan dia, dengar rahmat dia, bukan sebab kita orang baik. Kita datang ni, Allah izinkan dahi kita sujud pada Allah. Dengan ihsan dia, dengan kurnia dia, diizinkan dahi kita sujud. Banyak dahi-dahi atas muka bumi orang Islam yang tak dapat sujud. Kita dengar rahmat dia, diizinkan kita angkat tangan untuk doa, mohon segala kebaikan dan mohon keampunan dan mohon diberi redha dan rahmat. Dan banyak tangan-tangan yang tidak diizinkan untuk angkat memohon perkara-perkara tersebut. Jadi jawapan sebagai orang yang diberi, orang yang kena beri, orang yang menerima nikmat yang besar, iaitu dapat taat pada dia, maka tak ada jawab lain lagi dari hati mendalam. Kita kata Alhamdulillah. Itu je. Itu je yang kita patut buat. Ulama ajar syukur dapat dalam surau, syukur dapat solat, syukur. Kenapa? Kalau Allah tak izinkan, kita tak solat. Dan ramai kita lihat orang tak solat. Dan mungkin kita pernah alami satu zaman yang kita sendiri betul salat. Dan kalau zaman tu orang tanya kita kenapa kau tak sembahyang, kita betul jawab. Dan sekarang kalau kita tanya kita kenapa dulu kau tak sembahyang, pun kita betul jawab. Kenapa? Itu hak mutlak pada Allah, itulah hidayah. Tapi usahalah untuk mengekalkan nikmat taat ini. Macam mana yang kita selalu cakap, yang dikatakan dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Attaillah As-Sakandari. Sakandari ini tempat Mesir. Tempat dia dekat Mesir. Dia disandarkan pada nama tempat tu. Berkatalah ia dalam kitab Hikam. Hikam ni kat surau-surau banyak orang belajar lah. Tapi kadang-kadang mungkin tak dengar betul-betul apa ustaz-ustaz cakap. Bila tanya hikam ni daripada perkataan apa, ramai yang belajar tak boleh jawab. Dia tajuk tu kena faham dulu. Hikam ni perkataan hikmah. Hikmah. Kenapa? Dalam tu banyak kata-kata hikmah untuk dipertunjukkan kepada kebaikan. Dalam kitab hikam itulah Syekh Ibnu Attaillah berkata, untuk engkau mengekalkan segala nikmat Allah yang apa ada pada dirimu, hendaklah engkau ikat dia, jangan dilari, jangan dilepas, dengan satu tali yang kemas, dan tali itu bernama syukur. Tu saya kata tadi syukur tadi. Saya nak kena syukur, dapat datang sini. Allah yang izinkan. Engkau yang izinkan aku datang, ya Allah. Jumpakan kawan kat sini. Tadi jumpakan kawan kita tabligh, dapat sembang-sembang, dapat kenal-kenal, dapat minta saling doa-mendoakan. Ini nikmat yang besar di akhir zaman. Macam saya ni daripada pagi pukul 8 sampai pukul 10, lepas tu Zuhur Kementerian Kerja Raya, 8.10 tadi Kampung Medan, Zuhur tadi Kementerian Kerja Raya, lepas tu Asar tadi dekat Rawang, dekat company lah. Lepas tu ni Maghrib kat sini, kan Isyak dekat Limau Perdana. Siapa yang mengaturkan dan siapa yang mengizinkan, bukan sebab kita kuat, tapi Allah Ta'ala yang aturkan, dia yang izinkan.
Dia yang izinkan, mudah-mudahan dinilai benda ni sebagai ketaatan dan pahala yang berterusan. Jadi kita kata apa? Tak ada perkataan lain yang boleh sebut. Alhamdulillah. Abang boleh datang sini, boleh dengar kuliah. Abang boleh baca zikir. Abang boleh baca zikir macam mana Imam baca tadi. Dan abang boleh rasa dalam hati bagaimana zikir ini menunjukkan Allah itu bagaimana. Ni hebat, ni bagus. Baca tadi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu adalah terjemahan dia. Dia ada makna dia nak belajar kat tauhid. Makna ni apa? Maksud yang dikehendaki. Itu makna. Nak kena belajar kat tauhid lah. Wahdah, kita buat pengakuan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah yang kita kata dia Tuhan itu wahdah, dia esa. Esa ni maknanya apa? Zat dia tak sama, sifat dia tak sama, perbuatan dia tak sama, pemilikan dia tak sama. Dengan siapa? Dengan makhluk. Kita akui tadi hari. Wahdahu, wahdah, la syarik, tak ada sekutu bagi Allah. Tak ada sekutu bagi Allah. Dia aja yang berkuasa. Dia aja punya kekuatan. Dia aja yang kidam. Dia aja yang bakar. Dia aja mukhalafatul hawadis. Dia aja qiyamul nafsi. Dia aja wadaniyah. Kenapa dia? Dia esa. Esa apa? Tunggal. The only one. Orang putih cakap. Allah bukan satu. Allah esa. Jangan pakai perkataan satu. Orang belajar tauhid dia tak pakai kata Allah satu. Allah esa. Esa apa? Zat, sifat, af'al, asar, pemilikan. Jadi ada 4. Dan kalau kita belajar tauhid, kita baca dan kita boleh rasa apa yang patut kita rasa, Allah izinkan hati kita rasa, maka cakaplah, ya Allah, syukurlah aku dah kenal Engkau, walaupun banyak lagi aku tak kenal. Engkau telah memperkenalkan diri Engkau pada aku. Wahai Tuhan, memanglah Engkau layak disembah. Akhirnya akan keluar dari mulut kita gitu. Tapi mesti melalui satu proses pembelajaran yang nama tauhid. Tu nak kena lalu betul-betul. Okey, nasihat ke-18. Betul ke? Hakikat ubudiyah. Wahai anakku yang tercinta, lagi sekali daripada awal Imam Ghazali dia cakap dengan anak dia melalui tulis surat, melalui persuratan. Dia mulakan setiap topik itu, setiap jawapan yang nak jawab, wahai anakku yang tercinta. Kenapa? Kasih sayang inilah, akhlak yang mulia inilah menyebabkan orang-orang tertarik dengan agama. Jadi nak kena datangkan hubungan hati dengan anak murid ni. Apa? Cakap dengan dia, wahai anakku, anggap dia macam anak, engkaulah orang yang aku cinta. Jadi kalau aku marah engkau jangan marah, sebab aku nak selamatkan kau, mudah-mudahan dengan rahmat Allah kau selamat dari neraka. Aku korbankan masa ajar engkau, walaupun aku ada keluarga, walaupun aku ada tenaga, aku korbankan, wakafkan tenaga aku untuk bawa engkau pada jalan Allah. Mudah-mudahan dengan izin dia engkau selamat dari neraka. Kenapa? Aku cinta dekat engkau, wahai anak muridku. Dia kata gitulah maksud dia. Jadi bila anak murid dia dengar, guru aku sayang kat aku, guru aku sayang kat aku, adalah hubungan antara anak dengan bapa, antara murid dengan guru, bagaikan anak dengan bapa. Bila hati itu telah berhubung dan guru itu berusaha mujahadah dia dengan Allah, rapatkan diri dengan Allah, betulkan hati dia, ikhlaskan niat dia, dan dia tegur anak murid dia, dari itulah perkataan hati akan jatuh ke hati. Ini SOP yang ulama ajar. Sebab tu kena ada hubungan hati, kena ada ikram muslimin, kena ada baik-baik dengan saudara kita kalau nak ajak dia pada agama. Kena sabar dengan kerenah mereka, kena sabar apa mereka kata kalau nak ajak mereka pada agama. Tidak, lupakan saja. Lupakan saja. Nak kena tahan, nak kena daya tahan yang kuat. Dan kita pastinya akan gagah selagi kita merasa lemah. Ini ulama cakap. Selagi kita kata gagah ni bukan kita punya, gagah ni Allah bagi, kuat ni bukan aku punya, kuat ni Allah bagi. Kenapa? Allah Isa, dia ada kekuatan, kita tak ada kekuatan. Kekuatan kita la haula wala quwata illa billah, kekuatan kita Allah bagi. Ni nak kena faham tunggu ni. Jangan syirikkan diri kita dengan Allah. Kita dakwah ke, kita apa, kita kata dia ni berubah. Aku dia punya, tak, bukan. Perbuatan kita tak beri kesan. Kita hanya disuruh usaha, kita hanya disuruh buat satu. Tapi hidayah itu Allah yang beri berubah. Allah jadikan berubah. Sama macam minum, tak hilangkan dahaga, bukan air hilang dahaga, Allah hilang dahaga.
Tidur tak hilangkan ngantuk, Allah yang hilangkan ngantuk. Makan makanan tak kenyang, Allah dah kenyang. Ini tauhid yang kena betul. Habis kena makan, kena minum, tidur. Itulah hukum adat yang perlu kita lalui. Dia tanya, ubudiyah ni abada, abdi, hamba. Abdi ni hamba lah. Kalau kita kata ilah, Tuhan, sifat ketuhanan, uluhiyah. Kalau kita kata abdi, hamba, sifat abdi, hamba, ubudiyah. Tu yang dia tunjuk. Ada nama, ada sifat. Jahil, ini dia punya nama. Sifat dia jahiliyah. Syaitan, syaitaniyah. Nabi, nabawiyah. Nabi, nubuah. Rasul, risalah. Ilah, Tuhan, ketuhanan. Ilah, uluhiyah. Abdi, hamba, ubudiyah. Itu pasangan-pasangan dia antara nama dengan sifat dia. Jadi Imam Ghazali ni anak boleh tanya dia, apa sebenarnya ubudiyah ni? Kita selalu cakap hamba Allah. Kita bagi derma hamba Allah. Kita tak faham hamba ni apa. Ni yang masalah lah. Kita tak faham hamba ni apa. Tak faham apa hakikat kehambaan sebenarnya ni. Jadi ubudiyah ni sifat kehambaan. Lawan dia sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan apa? Sifat kesempurnaan. Sifat kehambaan apa? Sifat kekurangan. Tu dah kena belajar ni pair. Apa sifat ketuhanan? Yang utama dia dua. Apa dia? Iftikar, istighna. Allah terkaya, tidak perlukan apa-apa. Siapa-siapa, makhluk tak perlu, Allah tak perlu. Lagi satu, iftikar. Apa dia? Semua makhluk perlu kat dia. Ini dua sifat yang melayakkan Allah itu dipanggil Tuhan. Lepas tu dia ada sifat kesempurnaan. Apa? Itulah sifat 20 kita belajar tu. Itu sifat kesempurnaan dia. Dan sifat dia esa. Kenapa? Zat dia esa. Allah wujud, dia esa. Dia esa maknanya kita ni tak wujud, kita ni diwujudkan. Allah qidam. Qidam apa? Qidam sedia. Lawan sedia baru. Sedia itu sifat Allah. Dan dia aja yang sedia. Nak belajar sedia ni apa? Ni lawan ni baru. Baru apa? Kita. Apa makna baru? Menerima mula. Tu nak kembali tauhid. Sekarang ni hamba ni siapa ni? Kemudian engkau bertanya kepadaku tentang apa sebenarnya sifat kehambaan. Tu kalau dalam perkataan lain. Kita cakap kita hamba. Dan akhirnya orang beriman ni akan dipanggil waktu dah mati. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau di kalangan hamba-Ku. Hamba ni siapa? Ni yang masalah ni kita tak faham ni. Kita ingat kita hamba, rupanya kita tuan. Kita ingat kita hamba, kita rasa kita hamba. Kita kata kita ni hamba Allah, tapi perangai kita bukan macam hamba. Perangai kita macam tuan. Kita minta doa tadi. Kita minta doa. Apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Ya Allah, kurniakanlah kami ni ya Allah redha dan syurga. Kita minta redha dia, kita minta syurga dia, tapi watak kita tak menampakkan kita nak pergi syurga. Ini yang bahaya lah. Benda wajib tak buat. Contohnya yang saya banyak kali cakap untuk ilmu. Tak buat. Tak buat. Buat pun sambil-sambil. Tapi kata nak minta syurga. Sama lah macam ulama kata, engkau pergi ke pantai, engkau nak nampak lautan luas, engkau nak pergi sana, engkau tak ada sampan, engkau tak ada kapal, engkau tak sampai. Doa lah minta syurga. Doa lah minta rahmat. Doa lah minta ampun. Usaha tak ada, pilih tak ada, korban tak ada, apa tak ada, tak mungkin. Dia berlawanan dengan adat. Nak syurga tapi tak beramal, tak ada amal soleh, dia berlawanan dengan wajib aradi. Itu nak belajar tauhid. Wajib aradi ni apa? Wajib kita mengakui benda yang datang daripada hadis, benda yang datang dari Quran. Quran kata syurga ni untuk orang beriman dan beramal soleh, wajib kita akui.
Dan tak boleh kata syurga ni untuk orang kafir. Tak boleh cakap. Kenapa? Wajib kita berkata apa yang Quran kata. Itu nama dia wajib aradi. Wajib yang mendatang. Wajib ni dah berapa dalam tauhid ni? Wajib syarak, wajib adat, wajib akal, wajib aini, wajib kifayah, wajib usuli, lagi apa? Wajib fur'i, wajib zati, wajib aradi, wajib hakiki. Ni nak belajar tauhid. 10 ni 10 wajib. Yang kita faham wajib syarak. Yang lain tak erti. Ni payah sikitlah. Dia kita tak faham seluk belok agama, tak faham. Lepas tu saya kata kena buka kitab tauhid, belajar. Ubudiyah itu ada padanya 3 perkara. Kalau tak ada 3 perkara itu, tidaklah layak dikatakan fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau daripada kalangan hamba-Ku. Jadi usahakan untuk kita certified, kita diakui oleh Allah, ni hamba-Ku. Kena usaha supaya kita ni ada watak hamba dan kita di-certified oleh Allah, endorse, ni hamba-Ku. Fadkhuli fi ibadi. Hadiah ni Allah beri, wadkhuli jannati. Tu ubudiyah tu. Ni sifat hamba ni. Apa dia? Jaga apa? Hukum. Banyak hukum, hakam. Apa? Syariat. Mana hukum syarak? Hukum syarak. Syarak ni apa? Syariat ni apa? Jaga hukum hakam yang berkaitan dengan undang-undang agama. Syariat ni maksud dia undang-undang agama. Hukum syarak. Hukum ni maksud apa? Ni nak kena belajar tauhid lagi ni. Menetap sesuatu di atas sesuatu. Itu makna hukum. Makna apa? Kata makna apa? Maksud yang dikenaki. Itu makna. Mesti ada ilmu dia. Ilmu mana apa? Hakikat sesuatu perkara. Ini definition ni semua ada dalam kitab. Dalam kitab tauhid, dalam kitab fiqh, dalam kitab tasawuf, semua ada. Kalau kita tak selam benda ni, mutiara ni kita tak jumpa. Yang kita ingat kita tahu. Lupa je kita tak tahu. Macam saya kata selalulah, la ilaha illallah. La tiada ilah Tuhan, ilah melainkan Allah, Allah. Itu kat mana? Itu terjemah. Dan orang bangsa lain akan terjemah macam mana bangsa dia. Yang dikenaki bukan terjemah. Yang dikenaki memahami makna. Makna apa? Apa maksud la ilaha illallah? Apa maksud yang dikenaki dengan kalimah la ilaha illallah? Apa maksud Tuhan? Apa maksud Allah? Apa maksud la? Apa maksud ilah? Itu nak kena belajar dengan lengkap. Baru bila kita kata zikir, kita kata la ilaha illallah, baru dia masuk hati. Baru dia tahu apa benda yang aku cakap. Baru aku faham apa yang aku cakap. Bang, kena belajar bang. Hukum hakam syariat ada berapa? Ada 5. Wajib, macam biasalah. Sunat, haram, harus, makruh. Itu hukum hakam syariat. Lepas tu nak kena faham pula definisi satu-satu. Sebab apa nak jadi hamba ni? Ramai orang kata nak jadi hamba tapi ilmu tak ada. Ramai orang kata nak khusyuk solat tapi ilmu tak ada. Ramai orang kata nak kenal Tuhan tapi ilmu tak ada. Ini masalahnya paling besar dihadapi oleh orang walaupun dia keluar daripada surau masjid. Dia tak ada ilmu orang. Dia tak serius nak ambil benda ni. Kita kata apa? 5. Wajib. Apa wajib? Kalau bahasa kampung ni apa? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Ini bahasa kampung itulah yang mudah. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kesimpulannya mesti buat. Kami belajar begitu je dulu kat pondok. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kesimpulannya, dulu guru kata apa? Tengok Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Simpulkan dua perkataan ni, dua tali ni, cangkuk ni, ikat ke kemas-kemas, letak dalam hati. Apa simpul dia? Mesti buat. Ni
Kesimpulan dia mesti buat. Tarik, tahu nanti. Kenapa? Tak buat berusaha. Buat, Allah beri ganjaran. Itu dia kata simpul. Lepas tu iman ini dikatakan aqaid. Aqaid ni kesimpulan. Rukun syarat nombor 2, sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Jadi simpul dia apa? Yang kita salah simpul dia kecil. Tak buat tak apa, tak buat tak apa, simpul letak hati. So sampai tua tak buat. Baca Quran tak buat, kenapa? Sunat kan tak buat tak apa, salah simpul. Benda simpul dia bila kecil sampai umur 60, benda simpulan 60 tahun nak buka senang ke? Tak boleh buka. Dia silat tak boleh buka. Senang ke nak buka tali yang tersimpul 60 tahun? Senang ke nak buka? Apa simpul salah tadi? Tak buat tak apa. Apa? Sunat. Simpul dia buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Simpul dia silap. Tak buat tak apa. Sap ikat nanti. Kenapa tak buat senam? Sunat kan tak buat tak apa. Salah simpul, bang. Salah simpul dalam hati. Salah simpul. Kenapa tak buat sunat? Sunat kan tak buat tak apa. Salah simpul. Patutnya buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Simpul dia elok buat. Tak tahu nanti. Sampai besar, sampai tua, sampai mati. Apa? Elok buat, bukan tak buat tak apa. Elok buat, elok buat, elok buat. Tu nak kena faham hukum syarak ni. Kita dah kecil apa? Tak buat tak apa. Itu salah simpul. Kita dah dapat wrong knowledge, kita dah dapat wrong explanation, kita dah dapat wrong kepahaman, kita dapat wrong understanding. Tak buat tak apa, pak, simpul. Tak buat tak apa, cangkuk, simpul. Tak nanti. Kenapa tak sampai yang kabelah kat Badiah? Sunat kan? Tak buat tak apa, simpul nanti. Kenapa semayang nak rukuk, nak angkat tangan pun tak nak? Dah baca dengar imam baca surah, nak turun rukuk, Allahu Akbar, angkat tangan pun tak nak. Kenapa? Salah simpul. Apa? Sunat, tak buat tak apa. Cakap Allahu Akbar pun tak ada, turun diam je. Kenapa tak cakap Allahu Akbar? Sunat kan? Tak buat tak apa. Jadi mana apa? Salah simpul. Salah simpul. Salah simpul. Kenapa payah nak buka? Sebab dah simpul dia kecil. Kenapa payah nak buka? Dia telah disimpul oleh tentera adat. Ini ulama kata itu. Tentera adat maksud apa? Dia dah lama simpul benda tu dalam hati. Agak payah dia nak membukanya. Payah nak buka. Sami Allah liman hamidah pun tak baca. Sami Allah liman hamidah, angkat tangan pun tak nak. Padahal dalam mazhab kita sunat. Kenapa tak buat? Sunat kan? Sunat apa? Tak buat tak apa. Dalam hati Patutnya simpul, buka. Apa simpul dia? Buat pahala, tak buat tak berdosa. Elok buat, simpul. Prak tahu nanti. Nanti apa? Sunat elok buat, sunat elok buat, sunat elok buat, sunat elok buat. Baru dia memelihara hukum makan syariat. So saya kata ni penting tau. Sebab tu jangan tidur. Inilah ruang nak beritahu. Dekat kedai kopi orang tak beritahu dah bang. Dekat TV orang tak cakap dah sekarang. Sebab tu bila datang kuliah, jangan tidur. Kalau tempat ni Allah nak bagi ilmu kita tidur, nak ambil ilmu kat mana? Kat pejabat? Saya tanya ni kat pejabat. Dalam meeting mesyuarat projek nak cakap. Ini sunat, ini sunat, nak cakap. Tempat yang Allah nak masuk ke ilmu, kita reject. Kenapa reject? Nampak kita reject. Nampaklah kita reject Allah nak bagi ilmu. Allah nak bagi petunjuk. Allah nak bacakan kau. Aku nak kau jadi baik. Tengok Tengok nampak tak? Lepas tu kita sampai tua tak faham. Sampai tua tak tahu apa benda. Surau datang. Tapi apa? Tapi tidur orang. Tengok TV jangan tidur pula. Tengok benda dengan lain tak tidur. Bila benda baik Allah tidurkan dia. Kenapa Allah tidurkan dia? Ingat. Kenapa Allah tidurkan kita macam ilmu? Allah tak nak bagi kita ilmu. Kau datanglah.
datang. Kau datang. Tapi mengaji, tutup. Tutup tumba. Ni, tutup. Ni, tutup. Aku tak nak bagi kau ilmu. Kau semayang lah macam mana kau buat. Kalau kita fikir begitu, kita bimbang tu, kenapa aku tidur Kuliah subuh, tidur. Kuliah maghrib, tidur. Abang Haji tengok kadang-kadang bayan, tidur. Kita lah dulu dengan bayan. Bayan, tidur. Kuliah maghrib, tidur. Perkataan Allah, tidur. Orang baca hadis, tidur. Belajar Fardu'ain, tidur. Nasihat-nasihat daripada ulama-ulama buku, tidur. Kita punya apa? Kita kata kita letih kerja. Sebenarnya apa? Allah tak nak bagi kita dengar ilmu. Kau beramal lah tanpa ilmu. Kau beramal lah tanpa ilmu. Kau beramal lah tanpa ilmu. Ibarat debu yang bertebangan. Kata apa? Imam Ghazali. Kalau tempat yang kau nak dengar nasihat pun kau tidur, dan akhir zaman ni tak ada tempat lain untuk dengar nasihat kecuali surau. Ini kena faham. Ini benteng terakhir kita untuk dapat ilmu agama. Orang tak cakap ilmu agama kat masjid macam para sahabat. Orang tak cakap ilmu agama dekat medan perang macam para sahabat. Orang tak cakap ilmu agama dan kereta macam para sahabat. Kecuali kita duduk dengan orang-orang yang ada agama. Mungkin dia boleh bincang. Jadi ini last stand kita. Kalau dekat last stand kita pun kita gagal, habis. Abang jangan bazikan duit wakaf. Kita bagi duit, maksudnya mesti anak kita tidur dalam kelas. Kita kata apa lah kau ni bapak bagi duit. Tahu tak orang bagi duit wakaf ni untuk buat surau, untuk bagi kuliah. Abang datang bagi tidur, tahu tak? Apa-apa, sama tak macam apa. Sama macam orang bagi duit wakaf, orang bagi duit belanja anak mesti, belanja abang mahal, dia masuk kelas dia tidur. Kita kata apa? Tak guna betul budak ni. Tahu tak duit wakaf macam orang bayar kat ustaz duit minyak kereta, allowance ke, panggil apa saja. Tapi kita tak menafaatkan, kita tidur. Kita ni jadi macam budak tadi yang membazirkan duit bapak dia. Saya cakap tunggu. This is very serious matter. Jangan tidur bang. Okey. Wajib dah faham. Sunat dah faham. Makruh, apa bila makruh? Makruh buat tidak berdosa. Satu. Tinggal dapat pahala. Tinggal kalau diniat ini makruh. Dia terdiniat ini makruh. Kalau dia tinggal sebab dia tak suka, tu lain. Niat makruh. Jadi apa kesimpulan dalam hati? Yang kita dah salah simpul hukum syaratnya apa? Buat tak berdosa. Tinggal pahala. Kita kata apa? Buat tak apa. Masuk nanti. Buat tak apa. Kenapa tak berdosa? Buat tak apa. Sap simpul. Masuk nanti. Ini lebih kecil ni. Sepatutnya simpul apa? Buka simpulan ni. Salah. Buka ni salah. Patut simpul apa? Buat tak berdosa. Tinggal pahala. Kesimpulan dia, elok tinggal. Elok tinggal, simpul, tarik, kap, kuat, tuan nanti. Makruh apa? Elok tinggal. Sunat apa? Elok buat. Wajib apa? Mesti buat. Itulah faham dalam syariat. Baru kita ada simpulannya betul, baru kita boleh bertindak macam mana sepatutnya kita bertindak. Jadi makruh apa? Elok tinggal. Lawan dia, sunat. Sunat apa? Elok buat. Makruh, elok tinggal. Wajib, mesti buat. Haram. Ni ada 5. Haram. Apa dia haram? Kalau buat berdosa. Kalau tinggal berpahala. Tu definisinya mudah bagi haram. Jadi mesti tinggal. Ikat. Mesti tinggal. Ikat simpulan dua kata ni. Ikat kau kuat, masuk nanti. Haram apa? Mesti tinggal. Wajib, mesti buat. Sunat, elok buat. Makruh, elok tinggal. Okey. Baru kita faham hukum syariat. Dah faham, lepas tu harus pula. Harus apa? Harus ini jadikan ibadat. Harus contoh apa? Contoh makan harus. Contoh tidur harus. Contoh kahwin harus. Jadikan makan ni dengan cara sunnah dan dia jadi ibadat. Itu je. Harus pilihan. Nak makan tak apa, tak makan tak apa. Cuma ada hukum aradi. Hukum mendatang. Kalau doktor kata awak ni kalau tak awak mogok lapar, awak tak makan, awak boleh mati. Jadi waktu tu wajib dia makan. Kalau dia tak makan, dia katakan bunuh diri. Ini namanya aradi. Ini namanya hukum aradi.
Jadi 5 tadi nama dia apa? 5 tadi nama dia hukum syariat, dan hendaklah engkau mengakui dirimu sebagai hamba menjaga hukum-hukum syariat. Jaga maknanya sedapat mungkin. Yang kena buat, yang kena tinggal, yang elok buatlah, yang elok tinggal sedaya mungkin tinggal. Apa dia? Makruh. Lepas tu harus jadikan ibadat. Inilah nama dia hukum syarak. Lepas tu nak kena belajar tauhid lah. Hukum syarak ni ada wajib, ada 5. Wajib ni dia ada bahagian lagi dekat bawah, ada lagi 9. Wajib syarak, bawah tu wajib aini, wajib kifayah. Wajib aini terbagi lagi kepada apa? Wajib usuli, wajib furu'i. Wajib furu'i itu terbagi pada wajib zati, wajib aradi. Lepas tu ada wajib hakiki. Lepas tu nak kena belajar lah apa mana-mana satu tu. Baru kita faham hukum syarak. Sekarang yang kita faham adalah benda yang sangat asas, haram, makruh. Sebab tu saya kata banyak kali, ambil kitab belajar. Ada kitab belajar. Ada guru ajar bawa kitab belajar. Bawa kitab belajar. Belajar cara serius. Bukan belajar cara macam ni. Kitab tak bawa, apa tak bawa, catit tidak, tidur, santai-santai. Believe me, saya cakap betul pengalaman saya dan pengalaman orang lain, guru-guru pondok kata, kau duduk 20 tahun kat pondok pun hang tak dapat apa-apa. Ini janji mereka. Abang boleh buat survey lah. Buat survey tau. Kalau tak percaya apa saya cakap ni, panggil jemaah, minta dia volunteer masuk dalam survey. Tanya benda asas Kidam apa? Tanya benda asas. Wujud, kidam. Kidam makna apa? Terang sikit apa kidam. Dan percaya cakap saya, 20 orang abang panggil, kalau dia orang tak pernah belajar, 20 orang akan kata tak tahu. Dia tahu kidam sedia. Sedia ni apa? Adakah sedia air ini telah tersedia? Adakah sedia jom kita pergi, bas telah tersedia? Kita balik rumah, isteri kata abang makanan telah tersedia. Saya telah bersedia untuk pergi haji. Saya telah membuat persediaan. Saya dah sedia anytime. Tunggu visa, saya nak pergi umrah. Adakah sedianya itu? Kita boleh explain. Sedangkan sifat itu Allah. Sifat pada Allah. Sifat wajib pada Allah. Sifat kesempurnaan pada Allah. Wajib usuli, orang belajar, orang tahu, orang yakin. Wajib usuli apa? Kalau tak tahu, kalau tak yakin Allah ini kidam, kita kata Allah ini baru, na'udzubillah min zalik, bersedialah untuk kekal dan neraka. Itu nama apa? Wajib usuli. Itu penting mengaji bang. Itu penting belajar Tinggalkan benda lain, pergi belajar fardu ain. Jangan belajar fardu ain, tinggalkan fardu ain, pergi buat benda lain. Moga Allah mudahkan kita untuk faham ilmu agama. Sebab Rasulullah dah bagi signal apa? Apabila Allah nak seseorang itu jadi baik, perkara pertama yang akan diberi, faham dia pada agama dia. Faham dia pada agama dia. Agama ni apa? Agama ni agama. Apa agama? Apa tarikh agama? Apa rukun agama? Apa syarat yang dikatakan orang itu ada agama? Apa tanda kuat agama? Cabang agama ada berapa? Iman, Islam dan ihsan. Iman tu apa? Apa definisi iman? Apa tahap iman yang selamat daripada neraka? Apakah cabang iman yang 72? Bagaimanakah iman-iman tahap-tahap ni diukur pada Nabi dan para malaikat dan manusia biasa? Ini semua persoalan ni ada dalam kitab. Dan kita tak tahu apa-apa, maknanya kita tak tahu agama kita sendiri. Faham? Kita tak tahu agama kita sendiri. Orang tanya abang, iman ni definisi dia apa? Islam ni definisi dia apa? Agama definisi dia apa? Abang kata abang tak tahu. Abang tanya orang bukan Islam, tanya dia, Islam definisi apa? Iman definisi apa? Mana saya tahu? Saya bukan orang Islam. Mak, dia kata dia tak tahu, kita kata kita tak tahu. Jadi level ilmu kita sama dengan dia. Cuma beza apa? Dia bukan Islam, kita Islam. Itu je beza dia. Adakah Islam macam ni Allah terima sebagai hamba ke? Mana Allah tak tahu, mana Tuhan tak tahu, sifat Allah tak tahu, mustahil macam mana,
harus macam mana, beriman pada hari kiamat maksud apa, beriman pada Rasul maksud apa, sifat Rasul ada berapa, bagaimana nak terjemahkan sifat Rasul. Dikatakan sifat Rasul itu amanah, apa maksud amanah? Tak makan rasuah ke? Itu yang kita faham. Amanah ni macam mana? Bijaksana ni macam mana? Rasulullah pandai matematik ke? Rasulullah pandai ke? Macam mana pandai dia? Kuat tanah itu bijaksana. Macam mana? Apa definisi dia? Apa uraian dia? Tak tahu. Sebut-sebut tak reti. Rukun iman fail. Faham? Rukun iman fail. Rukun iman fail ni, dia macam kita ambil SRP, BM fail. SRP tak dapat. Iman fail, rukun iman fail, tak faham. Bila tak faham, yakin benda yang salah, tak seperti dikenati, fail. Takut-takut mati, saya tak mau cakap. Abang fikir ni lah mati apa. Kalau rukun iman fail, fikirlah apa akibat dia. Ini saya kata kena belajar, kena faham hukum syariat. Okey. Yang kedua, apa Imam Ghazali kata? Apa? Redha dengan qada dan qadar dan pembahagian Allah Ta'ala, barulah engkau dikatakan seorang hamba. Redha Allah tentukan macam ni, kita redha. Kita usaha-usaha A dapat B, kita redha. Kita nak B dapat C, kita redha. Apa dia? Qada dan qadar. Apa dia? Ketetapan dan pelaksanaan ketetapan. Itu qada dan qadar. Ada dua pendapat. Satu pendapat kata qada ni ketetapan, qada ni pelaksanaan. Ada pendapat kata sebaliknya. Tak apa, itu bukan masalah. Ditetapkan kita sakit. Ni kalau dari kitab Suratul Wahid itu nama dia qada. Kita dikatakan akan sakit. Kita sakit apa? Sakit berapa lama? Sakit kenapa? Berapa hari bulan mula? Berapa hari bulan sembuh? Itu nama dia qadar. Qadar. Kita bahagia, qada. Bila kita bahagia, macam mana kita bahagia? Dekat mana kita bahagia? Itu nama dia qadar. Dan tahu tak ulama kata, apabila malaikat Jibril bertanya, wahai Rasulullah, terangkan padaku maksud iman. Rasulullah kata apa? Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, Rasul, akhirat. Tengok perkataan ni Rasulullah kata apa? Jibril tanya, terangkan padaku. Akhirnya mereka tahu itu Jibril. Seorang lelaki datang Rasulullah, terangkan padaku tentang iman. Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat. Bila Rasulullah sebut 5 ni, dia ulang satu perkataan, dan kau beriman dengan qada dan qadar. Nampak? Kat sini dia tak sebut. Dia kata beriman dengan Allah, malaikat, kitab, Rasul. Dia tak cakap kau beriman. Tak ada. Akhirat. Tapi yang nombor 6, Rasulullah kata apa? Dan kau beriman dengan qada dan qadar. Ulama telah terjemah, ulama telah bincang, ulama telah tafsir. Kenapa pada qada dan qadar Rasulullah sebut ulang perkataan, engkau beriman? Kenapa yang depan-depan tak sebut? Ini ulama dah bincang. Dan kita tadi sebut. Kenapa? Paling susah 6 perkara ni pada manusia nak beriman adalah qada dan qadar. Ini paling susah. Nak terima tu susah. Nak akui ni kita ni hamba. Allah nak buat macam mana kat kita, kita tak boleh buat apa-apa. Kita kena reza. Dan kita kena pasti ada hikmah, ada kebaikan yang Allah beri, yang kita tak nampak. Ni payah. Sebab itulah Rasulullah ulang, beriman pada qada dan qadar. Tengoklah nyawa orang mengamuk tu, orang marah-marah, orang bergaduh, orang bertumbuk tepi highway. Kenapa dia? Allah dah tentukan dia berlanggar tu lagi. Orang langgar belakang dia, dia turun, dia tumbuk orang tu. Kenapa? Dia tak beriman. Ini qadar Allah, ini qadar Allah. Allah dah tentukan. Memang dia salah. Salah itu cerita salah lah. Tak boleh lah pergi tumbuk muka dia. Maknanya kita tak reza lah apa yang berlaku. Dia tetap salah, segi undang dia salah. Hari ini ada orang cakap bagi kita macam ni. Allah dah tentukan, mulut dia cakap cerita gitu. Kita sakit hati, kita sedih. Dia salah soal dia. Tapi kita kena reza. Apa? Allah tentukan, dia cakap macam ni kat aku. Betul tak? Itu nama dia takdir. Boleh tak kita terima? Oh, tak boleh. Bergaduh, berperang, berwhatsapp, ini, begitu, berkata, bercaci, mengumpat, semua keluar. Tanda apa? Tak reza. Itu Allah tetapkan hari ini, sekian bulan, jam sekian, dia cakap aku gini.
Memang kita tak redha dengan percakapan dia sebab dia cakap bersalah, berdosa. Dia maki kita. Tapi kita kena redha apa? Redha Allah tentukan hari ni orang ni cakap kita. Itu kita kena redha. Takdir tu. Sebab tu kalau kita buka kita apa? Paku iman. Apa maksud qada dan qadar? Hendaklah seseorang itu wajib usuli meyakini apa jua berlaku kat dia adalah takdir dari Tuhan. Kalau dia berkata apa tadi takdir, maka kafirlah dia. Ni kena faham. Ni kena faham ni. Lepas tu kena belajar bab murtad. Kena belajar bab risalatul ridah. Ayah cik Tuan Guru Ayah Cik Al-Qadahi. Ini guru-guru pondok lah. Dia meninggal 2002. Kalau dia kata apa tadi takdir? Tahu tak? Tahu tak apa jadi kat dia? Saya dah cakap tadi kan apa jadi kat dia. Lepas tu murka Allah ni pada qada dan qadar ni, pada orang yang tak setuju, dia sangat berat. Allah kata apa dalam hadis kursi, kalau engkau tak redha apa yang aku tentukan, ni perkataan ni menunjukkan murka Allah. Apa dia? Carilah Tuhan selain aku. Mana Tuhan selain Allah? Kalau orang marah anak, engkau pergi keluar rumah, aku tak ngaku engkau anak aku. Ni orang ada cakap itu kan. Engkau keluar rumah, dia marah anak dia, aku tak mengaku engkau anak aku. Nampak? Allah kata siapa tak reda dengan apa aku tetapkan, cari Tuhan lain. Mana Tuhan lain? Tanda apa? Tanda Allah marah, Allah murka. Ni bahaya ni. Bahaya ni. Tak reda kalau Allah kadar ni. Bahayanya sampai Allah sebut perkataan cari Tuhan lain selain aku. Mana Tuhan lain lah? Kalau mak kita cakap engkau cari mak lain, aku bukan mak engkau, kita dah cukup sedih lah. Itu mak tau. Ini bukan mak. Ini Allah. Dia tak reza, itu perkataan dia tak reza tu. Engkau cari Tuhan lain daripada aku. Kalau Allah tak reza, we are finished. Habis. Jangan cakap aku sedekah pisang dengan masjid. Jangan aku cakap aku ni, aku sihat, aku okey. Jangan cakap perniagaan aku bagus. Jangan cakap aku ada kereta. Jangan cakap anak aku sihat. Jangan cakap anak aku pandai, semua kan MSM. Jangan cakap anak aku jadi doktor. Kat mana? Bila Allah tidak reza. Mana cakap? Tak guna. Yes, tak guna. Jangan cakap aku JK surau. Jangan cakap aku subuh kau azan. Jangan cakap aku ni. Allah tak reza. Itu kunci situ. Allah tak reza. Ulama kata biar engkau sakit daripada sihat, janji Allah reza. Biar engkau miskin daripada kaya, janji Allah reza. Biar engkau beramal, takkan Allah reza. Kalau Allah tak reza, Allah tak reza beri engkau, Allah benci engkau. Engkau beramal lah, Allah tak terima, Allah tak pandang. Kenapa? Allah tak reza. Kenapa tak reza? Allah kata engkau cari Tuhan selain aku. Kenapa? Engkau tidak reza apa yang Allah tentukan. Ini memerlukan mujahadah yang sangat besar. Ulama kata jadi apa-apa sebut satu perkara. Ya Allah, aku hamba, engkau Tuhan. Apa engkau buat ni, engkau Tuhan. Engkau boleh buat apa saja. Aku yakin ada hikmah. Aku yakin ada kebaikan. Aku tak nampak ya Allah, engkau tampak. Aku tak tahu ya Allah, engkau ada ilmu. Aku jahil ya Allah, engkau ada ilmu. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang reda atas segala ketentuan engkau. Itu yang patut kita kena buat. Kalau memberontak, tak reda. Tak reda, Allah murka. Allah kata apa? Engkau cari Tuhan selain daripada aku. Jadi sifat hamba ni, selain jaga hukum hakam syariat, dia reda dengan apa Allah tetapkan dekat dia. Dia reda. Reda ni apa? Dekat muka tak ada apa-apa, dalam hati tak ada apa-apa. Itu reda. Kalau muka sedih, dalam muka tak ada apa-apa, muka macam biasa, hati berkocak, itu sabar. Itu nak kena faham dalam kitab tasawuf. Tapi kalau muka pun steady, hati pun steady, itu reza. Senang nak buat? Bukan senang. Rasulullah kata dengan Muaz, Muaz kata dengan Rasulullah, bagaimana kami nak selamat wahai Rasulullah? Engkau ini Rasul. Aku hanya Muaz bin Jabal. Maknanya aku ni orang biasa je. Bagaimana aku nak selamat dengan keadaan begini? Maka Rasulullah kata apa? Wahai Muaz, ia akan mudah bila Allah mudahkan. Lepas tu kita biasa dengar kan,
Moga Allah mudahkan. Moga Allah mudahkan. Moga Allah mudahkan. Tasawuf ni dia suluh hati kita tau. Ni kitab tasawuf ni. Dia suluh hati kita, kita kenal penyakit kita betulkan. Dia suluh hati kita tahu simptom penyakit, kita betulkan. Oh, selama ni kita banyak tak reda. Kita tahu akibat dia. Apa akibat dia? Allah kata engkau cari Tuhan lain aku. Ini perkataan yang sangat menakutkan. Ini yang sangat menakutkan. Jadi kenapa? Kena belajar reda. Nak reda macam mana? Belajar tasawuf. Belajar ini takdir, belajar ini hikmah. Ulama kata pastilah setiap yang berlaku pada engkau itu ada satu perkataan yang mengiringi. Nama dia hikmah. Kenapa? Allah tidak zalim. Allah ni tak zalim pada hamba dia. Dia buat ni nak ajar, nak tunjuk. Lepas tu dalam kitab Risalatul Riddah. Riddah ni perkataan, perbuatan atau itikad yang menyebabkan murtad. Dalam kitab Risalatul Riddah karangan Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi. Ni orang Kedah. Orang Pendang. Pendang ke Kodiang? Pendang. Dia kata seseorang itu kena zalim dengan seorang manusia. Dia zalim lah. Dia zalim, dia naya kita, dia naya orang ni. Dan kalau dia kata engkau zalim aku, tak apa, nanti satu hari Allah zalim kat engkau, maka murtadlah dia. Kenapa murtad? Mana ada Allah zalim? Nampak? Dia boleh kata engkau buat aku tak apa, nanti Allah balas engkau. Itu boleh. Kalau dia kata engkau zalim kat aku, nanti Allah akan zalim kat engkau. Mana ada Allah zalim? Nampak Sebab tu dalam kitab tu kata antara perkataan yang boleh buat murtad, yang tu lah. Apa? Allah zalim. Lepas tu nak kena faham tauhid. Kita mesti go through at least once dalam hidup kita perkara-perkara menyebabkan murtad, nama dia ridah. Kena go through paling kurang sekali. Zoom 200 perkara ke berapa perkara ni kita ada. Kalau kifayatul tadi tu ada 100 lebih. Kalau di Risalatul Tauhid tu mungkin ada 100 lebih juga. Saya dah tengok lah, dah mengaji kitab tu lah. Dah ajar pun kitab tu. Jadi kena kawal, jangan sampai macam ni. Jangan sampai murtad. Jadi nak faham, apa lidah boleh buat murtad, apa tikad boleh buat murtad, apa perbuatan boleh buat murtad. Okey, nanti kita sambung. Nombor 3. Bahawa engkau mencari reza Allah Ta'ala. 1, jaga hukum. 2, itu reza dengan ketentuan. 3, itu cari apa perbuatan, perkataan, etika kita yang menyebabkan datangnya reza Allah pada kita. Kenapa? Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah perkataan bila matinya seorang, wafatnya orang soleh bernama apa? Yang tanam dekat apa tu? Ibnu Abbas. Khalifah Umar Abdul Aziz. Bila tanam, suara ni keluar di langit. Tanda apa? Tanda Allah ridha dekat dia. Okey, nanti sambung. Nak pergi isyak. Kat mana mengajar kat dalam isyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya al-mursalin Sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua, pasti banyak kurangan. Wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.